أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Hari ini kita sudah memasuki hampir minggu kedua, dah masuk minggu kedua berpuasa, dan kita juga telah memulakan bulan baru iaitu bulan April dan kita masih lagi berkongsikan ayat di dalam surah Al-Anbiya iaitu ayat 68 Saya terus kongsikan skrin untuk tatapan tuan-tuan dan puan semua. Ayat yang kita telah perbetulkan dari segi penulisan dan kini kita tampalkan semula di Lexilogos untuk membuat perbincangan seterusnya Okey, so hari ini kita mula melihat setiap kalimah tu dengan membuat proses apa yang kita panggilkan pembentukan kalimah pembentukan kalimah. Okey, sebelum kita membuat pembentukan kalimah tu, kita perlu kenal dia dulu Perlu kenal dulu kalimah-kalimah yang kita bincangkan tu Dapatkan beberapa banyak maklumat mengenai kalimah tu, dan dengan maklumat tu kita proseskan pembentukan kalimahnya. Kita akan dapati pengenalan kita kepada kalimah tu akan lebih baik. Sebab itulah kita buat proses ni secara komprehensif mengenal dia, kemudian memantapkan pengenalan tu dengan pembentukan kalimah So kita mulakan dengan yang pertama iaitu qalu. Kita tandakan buat penerangan kepada qalu. Okey. So kalau kita ingin melihat qalu, maklumatnya beberapa cara tuan-tuan boleh buat Pertamanya, kita boleh gunakan digital Al-Quran tafsir dan perkata Cuba kita lihat apakah maklumat-maklumat yang bersabit dengan qalu So kita keluar daripada sini, kita pergi ke Quran tafsir dan perkata yang ini, yang warna hijau ni kita pergi ke ayat surah 21 iaitu surah Al-Anbiya ayat 68 di mana qalu kita lihat di sinilah. Sini qalu. So apa kita buat? Kita gunakan cursor laptop ni ataupun komputer tu, kita tekan saja dekat kalimah qalu tu So kita buang dulu kat tanda kotak tu, kita tekan dekat qalu, klik saja So inilah maklumat-maklumat yang tuan-tuan boleh guna pakai untuk mengenal kalimah ni pertama sekali warna warna ni membantu kita iaitu dia pisahkan kepada dua komponen. Satu komponen yang warna hijau dan satu komponen yang warna grey itu menunjukkan kalimah ni adalah dibangunkan oleh dua komponen Komponen yang hijau tu dia kata apa? Kata kerja. Itu komponen kata kerja. Dan yang grey tu, grey ialah apa? Kelabu warna kelabu tu dia kata kata ganti orang kata ganti orang.
So kata ganti orang tu apa dia? Kata ganti orang tu biasanya ialah komponen fa'il dia, pelaku dia. Ya, pelaku. Jadi bermakna qalu ni adalah kalimah fi'lun, ya. Kalimah kata kerja. Sebab kata kerja mesti ada pelaku dia. So pelaku dia yang mana? Yang warna grey tau. Ini perbuatan dia dan ini pelaku dia, ya. So bila kita lihat pelaku tu dalam bentuk waw dan alif ziyadah, itu adalah pelaku yang mewakili isim dhamir hum, ya, isim dhamir hum, iaitu lelaki yang ramai. Lelaki yang ramai. Jadi bermakna siapakah mereka itu? So dia diterjemahkan dalam bentuk semula ini, ya, pelaku ni lelaki yang ramai. Jadi menterjemahkannya akan membawa erti mereka. Ni dia. Inilah pelaku dia. Mereka, ya. Mereka tu merujuk kepada orang lelaki, ya. Tetapi dia dalam Al-Quran, bila tuan-tuan melihat mereka tu, banyak konteks yang dimasukkan bukanlah lelaki saja, ya. Banyak konteks dia maksudkan ialah campuran lelaki dan perempuan. Ya, so maknanya kalau campuran lelaki dan perempuan, dia pun menggunakan jantina yang muzakkar, ya. Jadi bila kata mereka di sini bukannya lelaki saja, termasuklah perempuan yang di dalam golongan yang sama, ya. Jadi apa yang mereka telah lakukan? Mereka ialah perbuatan ialah berkata. Ya, itulah komponen perbuatan, ya. So di manakah komponen masa? Masanya di mana? Sebab tiap-tiap perbuatan tu dia ada pelaku dia, dia ada perbuatan dia, dia ada masa, ya. So masa tu kita kenal dia dengan konstruk. Konstruk tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia ialah pembentukan ataupun atau tata cara penulisan kalimah itu. Apakah tata cara? Tata cara yang mana yang kaedahnya? Kaedahnya ialah pelakunya selepas kata perbuatan. Ini pelaku, ini kata perbuatan. Jadi pelakunya terletak selepas perbuatan, bermakna kalimah ni adalah jenis dia fi'il madhi, ya. Fi'il madhi ialah perfect tense. Maknanya masa tu bererti telah. Ya, dengan mengenal konstruk dia, ya, dengan mengenal pattern dia tu, ya, kita akan tahu masa ini adalah telah. Jadi kalau kita nak kemaskan makna ni, sepatutnya dia ada apa? Telah. Ya. Sepatutnya ada telah. Jadi bermakna mereka telah berkata. Itu yang lebih tepatlah, ya, daripada kalau kita kata mereka berkata tu boleh, tetapi elemen masa tu tidak dimasukkan, ya. Sedangkan kata perbuatan mesti ada masa. Jadi yang lebih tepat ialah mereka telah berkata. Okey. Itu beberapa maklumat yang kita telah kenal pasti, ya. Yang pertama hijau tu ialah komponen kata kerja. Waw dan alif ziyadah tu adalah komponen kata ganti orang, iaitu pelaku. Kita letakkan sebelah kiri ini, ya, pelaku, ya, pelaku. Yang ni kata kerjanya, ini pelaku dia. Dan elemen masa ialah dengan melihat konstruk dia tu, pattern dia tu, yang dia mengambil bentuk. Kalau kita nak terangkan kat sini, apa dia? Dia adalah fi'lun madhi, ya. Fi'lun madhi.
Ya, kalau kita rujuk kepada template tu, kita akan dapati dia fi'lun madhi ma'lum. Ini yang lebih detail lah ya. Maklum, wazan 1. Wazan 1. Itulah jenis dia ya. Fi'lun madhi maklum wazan 1. Ya. So kalau kita nak terangkan lagi dengan menambahkan lagi maklumat tentang fa'il dia tu, kita boleh tambah lagi ya dengan fa'il. Fa'il ni ialah muzakkar. Bilangan dia ialah ramai ya. So kita kata jamak. Okey. Cukup di situ. Kalau kita nak tambahkan lagi maklumat tentang status dia ya, sebab fi'il madhi dia tidak ada i'rab. Ya, so status yang berkaitan dengan i'rab tu kita sebut dia sebagai bil fathati. Bil fathati ni maksudnya apa? Maksudnya ialah huruf yang terakhir di dalam kalimah kata kerja tu mengambil baris atas. Yang bermakna lam ni tuan-tuan dan puan-puan, asalnya ialah baris atas. Apabila bertemu dengan waw ni, dia tukar kepada dhammah. So dhammah ni bukannya baris dia ya, bukannya baris original dia, tapi baris mendatang. Asalnya ialah qala. Bila qala ditambah waw alif ziyadah, dia menjadi qalu. Dari situlah yang dimasukkan bil fathati ya. Kalau nak melayukan bil fathati apa makna dia? Dengan baris fathah. Itu maksud dia bil fathati. Okey. So sedikit kita nak kemaskan penerangan kita kepada kalimah sebelum kita membuat pembentukan kalimah. Okey. Dan seterusnya kita lihat di bawah ni ya. Di bawah ni tuan-tuan akan dapati ada maklumat tentang kata akar. Kata bermaksud perkataan ya. Kenapa dikata perkataan di sini? Sebab dia dah gabungkan 3 huruf ni ya. Sebab tu dikata kata. So yang lebih penting ialah daripada kata akar ni kita pecahkan gabungan qaf waw lam tu kepada huruf. Ya, semaknanya kita asingkan dia. Ya. Kita asingkan dia, jadilah qaf waw lam. So apa yang kita nak ialah kita daripada sini kita dapatkan 3 huruf akar. Ya. So kita buat catatan di sini ya, iaitu daripada qaf waw lam tu kita catatkan huruf akar. Apakah huruf akarnya? Ya, dia adalah qaf waw lam. Ya. Untuk menaip qaf waw lam tu kita pergi kepada leksi logos ya. So kita pergi ke leksi logos. Daripada sini kita keluar daripada sini pergi ke leksi logos. Kita boleh gunakan yang ni sementara ya. Iaitu hanya nak untuk menaip qaf waw lam tu. Jadi kita gunakan sementara, lepas tu kita padamkanlah. Qaf, waw dan lam. Itulah ya, 3 huruf akar aja. So kita boleh kopikan dia sini, bawa balik ke tempat tadi, iaitu di leksi logos. Dia tempat yang sama sebenarnya ya. Di sini lah huruf akar ni kita masukkan dalam ni. Ya, pergi ke kena select tag ni dan kita masukkan balik ke sini ya. Bracketkan dia. Masukkan qaf waw lam ni dalam bracket tu. Itulah 3 huruf akar dia.
Ya, so yang ni kita boleh padamkan. Padamkan, okey. Dan kita perbetulkan semula tadi dengan besarkan dia. Jadi dalam Quran, Arabic Quran, Oh, dia bukan kat sini ya. Dia dekat mana tadi? Quran Dekat sini, okey. Ya. Ya, itu. So kita boleh lihat apabila kita tengok app ni, kita jumpa kata akar, kita asingkan ya. Qaf waw lam ni dengan apa? Menulis qaf, lepas tu waw, lepas tu lam. Yang ni lah yang dinamakan huruf akar. Ya. So apa lagi maklumat yang kita boleh dapati daripada sini? Ya, kadang-kadang kita boleh gunakan maklumat di sini ya. Maklumat yang tuan-tuan buat lema dan terbitan ya. Tetapi saya tak recommend ya, sebab nanti kadang boleh guna, kadang tak boleh guna. Dia tak konsisten ya. Dia tak konsisten. Tapi apa yang tuan-tuan boleh belajar ialah macam mana nak membina kata dasar daripada 3 huruf akar ya. Okey. So kita sudah dapat maklumat ni. Sekarang ni kita pergi kepada leksi logos tadi dan kita mula membuat pembentukan kalimah ya. Maklumat kita sudah kenal. Sekarang kita sudah mengenali dia. Ya, apakah qalu ni? Iaitu fi'il, fi'lun madhi maklum wazan 1 dan fa'ilnya ialah muzakkar. Kalau kita nak tambah lagi boleh ya. Satu lagi maklumat yang perlu kita tambah situ ialah apa yang missing kat situ? Muzakkar tu orang keberapa? Orang kedua ke? Orang ketiga ke? Ataupun orang pertama? Itu pun kena masukkan ya. Dia adalah orang ketiga ya. Kita panggil dia muzakkar ghaibun. Ya, ghaibun tu maksud dia apa? Orang ketiga. Sebab kalau kita tak sebut ni, muzakkar ada orang kedua, orang pertama. Jadi kalau orang kedua pertama lain makna dia ya. So bagi ni mereka ni adalah orang ketiga. Arabnya dia panggil ghaibun. Okey. Jenis pun kita sudah tahu, makna pun kita sudah tahu. Ya, 3 huruf akar pun kita sudah tahu. So kita sudah bersedia untuk membuat pembentukan kalimah ya. So kita simpan dulu ni. Sekiranya kita nak guna, kita akan boleh rujuk balik sebab kita nak padamkan dia, pergi kepada leksi logos ya. Tekan saja print screen. Ya, kita dah simpan maklumat ni dalam screenshot ya. So kita boleh clearkan drawing, pergi balik kepada leksi logos ya, dan kita boleh membuat pembentukan ya. Jadi kita mulakan dengan qaf waw lam tadi yang tuan-tuan sudah pastikan di dalam tafsir dan perkata tadi. 3 huruf akar dia ialah qaf waw lam. Kita kecilkan sikit. Qaf waw dan lam ya. Okey. Proses pembentukan kalimah bermula dengan 3 huruf akar, kemudian mesti mengikuti oleh kata dasar ya. So kalau kita nak labelkan ni pun boleh, iaitu kita labelkan dengan teks juga. Sini kita namakan dia huruf akar. Huruf akar. Ya, kalau nak buat dalam satu, okey ya. Ini adalah huruf akar. Kemudian kita ikuti dengan dia kata dasar pula ya. Sebab huruf akar tidak ada makna lagi. So nak memberi makna kita mesti membentuk
kata dasar. Macam mana cara nak membentuk kata dasar? Kita gabungkan dia, ya. Kita gabungkan, ya, iaitu dengan menggabungkan waw dan qaf ni gabung, ya. Lam dia tidak boleh bergabung, ya, tapi dia menulis dalam bentuk tu, ya. Tetapi di sini waw ni adalah huruf illah. Ya, kalau tuan-tuan lihat, kalau 3 huruf akar dan di tengah-tengah dia iaitu huruf akar kedua tu adalah huruf waw. Huruf waw tu adalah huruf illah, huruf lemah. Jadi huruf lemah akan bertukar. Qaf bukan huruf lemah, dia tidak bertukar. Jadi qaf akan tetap, ya, dikekal sebagai qaf, tapi waw ni akan bertukar. Jadi kita tukarkan waw tu, ya. Kalau dia huruf kedua, waw akan bertukar kepada alif apabila membentuk kata dasar. Nah, itu proses dia, ya. Seluruh Al-Quran tu kaedah yang sama. Jadi kita letakkan waw ni tukar pada alif. Qaf masih lagi qaf. Lam juga bukan huruf illah, dia huruf yang sahihah, jadi dia tetap sama, ya. Dan kita bariskan. Qaf kita bariskan atas. Alif tidak boleh berbaris. Alif di dalam kalimah dia memain peranan sebagai alif mat, dia tidak boleh berbaris, ya. So yang boleh baris ialah qaf dengan lam saja. Jadilah kata dasar dia qala, ya. So kita boleh labelkan yang kedua tu sebagai kata dasar, ya. Kata dasar. Kata dasar nak tulis dalam bentuk dua perkataan pun boleh ataupun satu perkataan pun boleh, ya. So qaf waw lam adalah huruf akar dan qala adalah kata dasar, ya. Kata dasar biasanya bila kita kata dasar eloklah kita berikan makna dia sekali, ya. Jadi kata dasar tadi daripada maklumat Quran tafsir tadi kita boleh dapati qala ni memberi makna berkata, ya. Panjangkan sikit. Okey. Itu untuk maklumat yang kedua, ya. Qaf waw lam menjadi qala, kalau kita nak jarakkan sikit pun boleh. Okey. Okey. Kemudian daripada qala ni, macam mana dia membentuk qalu? Senang sajalah, ya. Sebab qalu ni kita boleh lihat adalah qala yang ditambahkan waw alif ziyadah, ya. So itu step yang ketiga. Kita masukkan apabila tapi sebelum tu apa kita nak buat, ya. Sebab kata dasar ni bukannya fi'il madhi, ya. Dia fi'il madhi maknanya kena mengambil acuan untuk membentuk fi'il madhi dulu, ya. So ini tadi kita sudah mengenal dia adalah fi'lun madhi wazan 1, ya. So kalau fi'il madhi wazan 1, kita akan lihat acuan dia dalam template yang tuan-tuan pun sudah ada. Kita tengok fi'il madhi maklum wazan 1 iaitu fa'ala. Inilah acuan dia. Sebab kata dasar qala tu belum lagi fi'il madhi, so kena convert dia kepada kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi dulu, ya. Fi'il madhi maklum. Dia adalah maklum, jadi kita ambil fi'il madhi maklum wazan 1. Wazan 1. Manakah dia punya acuan dia? Acuan dia kita ambil warna biru. Yang inilah fa'ala ni. Inilah acuan dia. Okey. Clearkan drawing. Balik ke lecture logo tadi, kita ambil fa'ala sebagai acuan, ya, untuk membentuk kata terbitan dalam fi'il madhi, ya.
So, masukkan acuan di sini iaitu fa'ala. Fa baris atas, ain baris atas dan lam baris atas. Ya, bracketkan dia. Itulah acuan dia. Okey. Okey, kita clear drawing tadi sebab tu maklumat tadi dia pun hilang sekali ya. Tak apa, nanti kita boleh buat lain ya. Kan kalau tak ada catatan tu kita boleh rapatkan semula lah. Okey ya. Ini acuan. Apa yang kita buat ialah bila macam mana cara nak menggunakan acuan, kita gunakan masukkan qaf ni menggantikan fa ya. Alif huruf yang kedua gantikan ain. Okey, dan lam yang ketiga ni gantikan lam. Itulah cara nak menggunakan acuan daripada 3 huruf akar. Jadi qaf menggantikan fa, so dia akan jadi qaf baris atas. Alif menggantikan ain, dia akan jadi ain yang berbaris atas jadi alif berbaris atas. Kemudian lam menggantikan lam, huruf yang sama, lam baris atas. Itulah hasil daripada kata dasar menggunakan acuan ya. So yang inilah yang dinamakan kata terbitan. Kata terbitan ialah kata dasar gunakan acuan, hasil dia ialah kata terbitan ya. So apa tadi kata terbitan ialah qaf menggantikan fa jadi qaf baris atas. Kemudian huruf kedua ialah alif menggantikan ain jadi alif tu berbaris atas. Dan lam ganti lam adalah lam yang sama, jadi dia akan mengambil lam yang berbaris atas. Okey. Itu step ketiga. Ya, step ketiga kita padangkan dulu arrow ni supaya dia lebih jelas. Ya. Perhatikan di sini tuan-tuan, ya. Alif berbaris atas sebab ain berbaris atas. Ya, qaf ni adalah qaf menggantikan fa huruf yang pertama, alif huruf kedua gantikan ain jadi alif baris atas dan lam gantikan lam tetap lam yang baris atas. Okey, ini tidak wujud ya. Qaf dengan alif yang berbaris atas tidak wujud. So apa kita perlu buat? Kalau kita jumpa case macam ni, huruf mat yang berbaris kita pindahkan baris atas ni ke huruf sebelumnya iaitu huruf qaf ya, kita pindahkan dia bermakna baris atas alif ni pindahkan qaf dia akan menjadi qala kerana dia sudah mengambil baris atas. Jadi apa yang berlaku hanya alif tu je akan hilang barisnya sebab dipindahkan kepada huruf qaf, jadilah kalimah qala. Yang inilah kata terbitan. Yang ni sepatutnya menjadi kata terbitan tapi dia tidak wujud kerana ada alif yang berbaris atas. So kena modify dia ya? Kena perbetulkan dia sehingga menjadi kata terbitan yang sempurna ataupun yang valid. Yang ni tidak valid ya? Dia tidak wujud. Yang ni baru wujud. So inilah yang sebenarnya kata terbitan kepada qaf waw lam. Dan sekarang ni kata terbitan adalah fi'il madhi wazan 1 sebab kita menggunakan acuan fi'il madhi maklum wazan 1 ya. So bila sampai situ kita jamakkan dia sebab kata terbitan ialah dalam bentuk mufradah, dia singular. Jadi kita jamakkan untuk menjadi kalimah qalu. Apa kita buat? Ya, kita tambah saja waw alif ziyadah kepada qala ni. Ya, tambah waw alif ziyadah waw alif alif ziyadah ialah alif yang bertanda bulat. Ya. Bila kita tambah tu kita selepas tu kita gabungkan dia ya. Kita gabungkan dia. Ini belum bergabung, ini proses dia. Jadi kita gabungkan
Kita buangkan tanda campur ni untuk menggabungkan, ya, dan dia akan qala bergabung dengan waw alif ziyadah, dia mengambil qala dengan waw. Ini pun tidak wujud. Kenapa? Waw ni adalah waw mad. Waw mad tidak boleh, lam tidak boleh mengambil baris atas. So kena tukarkan dia. Baris kepada lam tu, sebab memang fi'il madhi bil fathati, sebab tu lam tu mengambil baris atas. Jadi tetapi bila dia bertemu dengan waw mad, dia kena meraihkan hukum tajwid, iaitu bagi huruf mad waw, huruf sebelumnya lam tu mesti mengambil baris dhammah. Ya, dia tidak boleh lagi mengambil baris atas. Walaupun baris yang sebenarnya adalah baris atas yang kita panggil dia bil fathati. Inilah yang berlaku, ya, yang perlu kita fahami. Sebab tu bila kita membuat pembentukan kalimah ni, kita akan dapat step by step proses tu, barulah kita betul-betul mengenal apakah kalimah qalu yang kita baca, ya, di dalam ayat itu. Ya, sebab itu penting untuk kita belajar mengenal, menerangkan, mencari maklumat-maklumat, kemudian kita bantu dia dengan pembentukan kalimah, ya. Okey, kita tandakan yang sekarang ialah kita tengah membahaskan kalimah yang pertama, iaitu qalu. Kita merahkan dia, ya, kotak ni. Inilah, ya, pembentukan kalimah dia, ya. Dan apabila kita sudah membentuk kalimah, kita boleh menterjemahkannya, ya. Menterjemah kita, apa kita buat? Kita boleh turunkan ni, lepas kita sambung sebelah bawah supaya kita boleh menterjemahkannya di sini. Ya, tadi kita pun sudah mengenal fa'il dia adalah mereka, ya. So kita masukkan, gunakan jawi. Penerangan dalam jawi, ya, boleh mim, ro, ya, kaf, mereka. Dia masa dia ialah telah, sebab dia fi'il madhi, telah. Perbuatan ni ialah berkata. So ba, ro, kaf, alif, ta, itulah makna dia, ya. Jadi kita besarkan semula. Okey, ya. Sehingga kita membuat pembentukan kalimah, kemudian kita boleh memberi maknanya, barulah kita mengenal, ya. Qalu tu sebenarnya adalah fi'il madhi maklum wazan 1 muzakkar jamak bil fathati, ya, yang memberi erti mereka telah berkata. Okey. Kita dah sampai ke hujung sesi pagi ni. Kalau ada apa-apa soalan, sebab kita akan, ya, berhenti sesi perbincangan kita hari ini, dan kita akan sambung besok, ya. Ada apa-apa soalan dari tuan-tuan dan puan? Saya rasa kuat jelas, ya. So besok kita akan kongsikan pula kalimah yang kedua, harriquhu pula, ya. Begitu juga, ya, kita cari maklumat dia, kenalkan dia, buat penerangan dia, pastikan jenis dan wazannya kita kena pasti, kemudian kita akan buat pembentukan kalimah berserta dengan menterjemahkannya, insya-Allah. Okey, apabila selesai kita simpan dia seperti biasa, ya, supaya kita boleh guna pakai lagi untuk perbincangan kita seterusnya. Dan ayat ni sebenarnya kita sudah simpan dia, ya. Kita sudah simpan di dalam Word, ya. Kalau kita nak salin dia semula dan gunakan dalam leksi logos ni, ya, insya-Allah. Okey. Itu saja untuk pagi ini. Diharapkan tuan-tuan semua mendapat manfaatnya dan menambahkan ilmu teknik-teknik untuk mengenalkan kalimah-kalimah
Al-Quran insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.